Benda-benda macam inilah kena faham. Nah, dia filem ni bagus sebenarnya. Dia boleh memberi kesan kepada masyarakat. Masyarakat nak jadi baik kan, nak jadi jahat kan dengan filem yang dia tonton. Kalau filem itu banyak pengarah-pengarah filem hari ini buat filem yang memberi banyak ibrah, pengajaran kepada masyarakat. Masyarakat kita boleh berubah dengan filem yang ditonton. Tapi kalau dia duduk kejar rating, duduk kejar duit dan sebagainya, dia buat filem menarik untuk muda-mudi pakai pun tak senonoh, dia akan merosakkan lagi akhlak. Hak duk rosak dah tu akan lebih teruk lagi rosak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan kuliah kita pada malam ini. Malam ini kita menggunakan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, Profesor Yusuf Al-Qaradawi. Kita akan sambung di bawah tajuk Industri dan Pekerjaan yang ditentang oleh Islam. Dan kita dah baca 2 minggu lepas. Yang pertama sekali ialah pelacuran. Dan kita dah bahas pelacuran di antara perbuatan dosa yang tidak ada darurah padanya. Dia tidak ada darurah pada zina, pada pelacuran itu. Yang lain dia boleh ada darurah. Babi boleh ada darurah, ada masa kita boleh makan kerana darurah untuk menyelamatkan nyawa. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Arak ada masa kita boleh minum kalau tidak ada air lain, dan kalau kita tidak minum kita boleh mati. Boleh minum darurah. Riba kalau kita darurah, tidak ada perbankan Islam, kita nak beli dengan tunai, tidak ada duit, kita terpaksa pinjam, tapi nak pinjam kena dengan bank konvensional, tidak ada pilihan, maka darurah kita boleh pinjam. Riba. Tetapi zina ataupun pelacuran tidak ada darurah. Kita tak ada kerja ke apa ke, tidak boleh jadi alasan untuk menjadikan pelacuran sebagai satu pekerjaan. Tidak boleh. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita dah bincang yang tu 2 minggu lepas. Kita sambung muka surat 238. Masih dalam berkaitan dengan pelacuran juga. Tarian dan seni budaya berunsurkan seks. Tarian dan seni budaya berunsurkan seks. Baik, ini juga di antara profesion ataupun pekerjaan yang ditentang oleh agama. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala,
tarian dan seni budaya yang berunsurkan seks. Islam tidak membenarkan pekerjaan menari. Arab panggil ar-raqsu, roksun, ar-raqsu, ra, qaf, sad. Mana menari? Sama ada lelaki maupun perempuan yang boleh menarik keinginan nafsu syahwat. Tu tak boleh. Menari ar-raqsu tu apa dia? Menggerakkan tubuh. Menari ni kita menggerakkan tubuh mengikut irama dan lagu. Jangan dipisah lagu dan irama. Sambung. Lemah tiada berjiwa hampa. Lagu siapa? Tok Wan Hang. Baik, dia biasa menari, dia akan ada irama ataupun menyanyi. Ada lagu. Kalau menari saja-saja tu dia tak apa nak jadi. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, biasa menari ialah kita menggerakkan tubuh ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, lompat ke atas, ke bawah. Itulah menari. Nah, kalau sekadar menari yang tidak mematahkan tubuh, harus lagi. Imam Nawawi sebut tidak ada tarian patah, tidak ada. Mana badan kita tidak lentok. Sekadar begitu aja. Cuba buat sekali. Bodoh lah. Menari jatuh maruah. Menari jatuh maruah. Cuba tu imam menari. Malah yang seorang tak ikut. Apa tu imam menari maruah. Sebab tu ulama sepakat orang yang menari tidak layak jadi saksi dalam mahkamah. Nah, sebab menari yang boleh menjatuhkan muru'ah. Baik. Jadi kita menggerakkan tubuh. Dia kalau biasa-biasa tu haruslah kita macam nak senaman sahaja, tak ada masalah. Nah, lompat sana lompat sini kita seorang-seorang. Yang tak boleh dia ada unsur seksual, menarik perhatian, menarik keinginan nafsu syahwat. Terutamanya perempuan lah, bila dia menari di hadapan lelaki dengan pakaian yang tidak senonoh pula, sambil dia menyanyi pula, melompat-lompat, agak-agak naik nafsu lah. Tu betul umur 55. Tak hanya hak 25 hari. Nah, naik nafsu lah kita tengok. Itu yang haram tu. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau dia menari dalam bilik dia seorang-seorang, tak ada masalah. Tapi kalau seorang-seorang pun dia buat TikTok boleh. Ayo, cikgu cakap TikTok nak TikTok belajar dengan dia. Boleh dia nak rakam, tapi jangan di-upload. Bila dah di-upload kan jadi tontonan ramai, jadi haram balik. Walaupun dia buat seorang dalam bilik, tapi dirakam, di-upload untuk tontonan umum, jadi haram balik. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, yang boleh isteri depan suami. Cikgu ni suruh bini menari depan cikgu. Ada. Allah. Aku saja tanya, dia kata ada. Ikut hati dia. Ada. Nah, boleh ha? Kalau suami kita menari sekali, nak duit, menari sekali. Boleh, tak ada salah. Menari depan suami dia tak pakai pom, tak apa betul. Tak ada masalah. Nak lompat atas katil, nak terjun katil, pacak bola, tak ada masalah. Sebab suami dia, macam tu. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, kita macam-macam menari lah. Kalau lelaki break break motor, break dance. Nah, ada hip hop, ada TikTok. Dia bunyi nak sama lebih kurang. Kalau hak lama-lama zapin, budaya, inang, macam-macam lah tarian ni. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, hukum asal dia harus, tetapi bila ada tarikan syahwat depan manusia bukan mahram pula, dia akan bawa kepada haram yang tu. Jadi jangan jadikan profession kita sebagai penari yang menari pula tidak menutup aurat, terlompat-lompat pula di hadapan bukan mahram.
sambil diiringi dengan muzik dan lagu, tu tak boleh. Confirm kalau dia profession, pendapatan dia adalah haram. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan apa sahaja pekerjaan yang menimbulkan syahwat, apa-apa sahaja pekerjaan yang menimbulkan syahwat, hukum dia haram. Seperti menyanyi dengan pakaian yang menjolok mata. Sekadar menyanyi, hukum dia harus. Tak ada masalah, kita pun boleh menyanyi. Sekadar kita nak menyanyi dalam bilik kita, dalam bilik ayah nak menyanyi, boleh. Dengan kita menjaga dia punya lirik dia tu, dia perkataan-perkataan yang tidak bercanggah dengan syariat, perkataan-perkataan yang tidak bercanggah dengan akidah, boleh kita nak nyanyi, hukum dia harus. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, cuma yang jadi sedikit khilaf perempuan nyanyi. Lelaki kalau dia nak nyanyi, dia jaga penampilan, pakai elok semua, tidak melompat-lompat, tidak menari yang boleh, yang kata menarik syahwat tadi, boleh jadi dia menyanyi. Dia menghibur. Aku Sudirman ingat saya nak pergi Mesir, dia meninggal hari saya nak pergi Mesir. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, lama dah lah saya balik berapa puluh tahun. Baik, perempuan dia ada sedikit masalah khilaf dalam kalangan ulama pada suara dia, aurat ataupun tidak. Ada ulama kata aurat, ada ulama kata tidak, maka pendapat yang dipakai ialah haruslah tidak aurat. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi kita bolehlah nak hantar nasyid pun bolehlah, nasyid dalam kalangan pelajar perempuan, tapi dia ada syarat-syarat. Dia ada syarat-syarat. Yang pertama sekali, nasyid perempuan tidak ada tarian. Sekadar dia nak gerak ke kanan ke kiri, cikgu pernah ajar nasyid tak? Dia jenis pergi kot ni, adalah untuk markah persembahan, dia nak ambil markah tu. Tapi tak boleh sampai tarian patah-patah tu, mana tubuh lentok-lentok, tak boleh. Sekadar dia pergi kiri, nasyid gitu je, kiri kanan. Kiri kanan tu, depan belakang, tu je nasyid. Mana macam breakdance tu, breakdance lompat musing. Nah, tak apa, jaga yang tu. Yang kedua, pakaian mereka menutup aurat yang sempurna, macam budak sekolah. Pakai tudung elok, pakai baju kurung elok, okey. Kemudian tidak ada tarian yang patah-patah tubuh, yang melentok-lentok tubuh dia, dan sudah semestinya lirik-lirik lagu tu berunsur nasihat. Tak ada masalah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, hari ini kita buat di peringkat sekolah, peringkat zon, peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan. Nyanyian solo, aku jurulatih. Nyanyian solo. Nah, nyanyian solo, dia tak mengenai nasyid, nyanyian solo, dia boleh ambil lagu rock sekalipun. Tapi yang ada unsur nasihat. Kau yang Maha Esa. Sambung. Tu Syarif. Dia Syarif lemah tak ada. Ramli Sarif. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati, makna dia okey, kita boleh lah nak hantar, tapi jaga dia punya syarat-syarat dia. Tidak ada tarian yang melentok-lentok. Dia punya pakaian dia sempurna tutup aurat dia, dan suara dia tidak mendayu-dayu sampai jadi khayal. Tengok noh, tu khayal, tengok perempuan menyanyi. Kalau khayal tak boleh, tengok tarik, tarik berat. Jangan sampai suara kita tu mendayu-dayu sampai kalau hak mendengar tu lelaki sampai meleleh, tak sedar alih basi. Tu nak jagalah. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kalau nak ambil ihtiyati, berjaga-jaga, tak menyanyi lagi bagus. Sekolah saya tidak hantar nasyid perempuan, tidak hantar. Sebab pengetua saya tak lagi. Pengetua apa ustaz. Nah, dia ambil pendapat tak nak hantar lelaki sahaja, tak ada masalah. Terpulang pada pengetua sekolah ataupun pengurusan sekolah, dia nak ambil pendapat mana. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi bab ni kita akan bincang dalam bab dia nanti. Kita akan sampai bab hiburan, nyanyian dan sebagainya, ada bab dia. Kita bincang di sana lah. Yang ni cuma sebagai laluan dulu. Laluan dulu.
Seperti menyanyi dengan pakaian yang mencolok mata, berlakon dengan kelakuan yang tidak bermoral, dan segala jenis kesenian. Jadi kalau berlakon daripada awal sampai akhir jenis tidak bermoral, confirm lah pendapatan dia haram. Contoh lakon filem porno. Cikgu panggil apa porno? Bali panggil porno sini. Porno kan lucah. Berlakon filem lucah, dia dah mula sampai akhir lucah. Maka confirm pendapatan mereka adalah haram, tak boleh. Sebab tidak bermoral. Tuan-tuan muslim dan muslimat yang dirahmati, tetapi pelakon-pelakon lain, bukan pelakon porno, pelakon drama, pelakon filem, Sembilu 1, Sembilu 2, Sembilu 3 ada. Aku tak ikut kan? Ada. Cikgu hebat ya, Sembilu 3. Pendekar bujang lapuk, seniman bujang lapuk, bujang lapuk. Apa dia tu? Esok masih ada. Esok untuk siapa? Tiada esok bagimu. Dia main gitu lah. Dia dah pusing gitu. Baik tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati yang boleh. Baik, berlakon hukum dia asal dia harus berlakon ni. Cuma jangan kita berlakon jadi Nabi, tak boleh. Berlakon otak apa aku? Otak Nabi Muhammad. Tak boleh. Berlakon otak Nabi, ijma' ulama' haram. Nah, tak boleh. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, watak sahabat-sahabat besar, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib haram. Lain pada tu harus nak berlakon jadi sultan ke, nak berlakon jadi Sultan Mahmud mangkat di Julang ke, tak ada masalah. Nak jadi Laksamana Hantuah ke, tak ada masalah. Tapi kena jaga hukum. Di mana kita berada hukum, kita tak boleh buang letak di luar sah. Tak boleh. Hukum dia masuk di mana kita berada. Walaupun dalam lakonan, hukum dia masuk. Kita tak boleh kata tak apa, ni bukan sungguh ustaz, ni berlakon, tak lakon, tak di luar dulu. Tak boleh. Nah, ada perkara hak berlakon pun sungguh, sungguh pun sungguh. Saya sebut dulu. Salasun jadduhunna jaddun wa hazluhunna jaddun. Ada 3 perkara yang sungguh pun sungguh, yang berlakon pun sungguh, main-main pun sungguh. Yang pertama, akad nikah. Jangan duk berlakon akad nikah. Cukup dia punya syarat ada wali semua, akad nikah jadi, walaupun dalam lakonan. Cerai jadi juga. Hak berlakon tu suami isteri, dalam filem suami isteri, di luar filem suami isteri. Contohlah siapa? Piramli Selama, contoh. Ahmad Al-Bab. Nah, Zulkifli Zain dengan siapa? Isteri dia. Cikgu buat tak mau jawab. Ini hanya suami isteri, berlakon dalam filem pun suami isteri, di luar filem pun suami isteri. Tiba-tiba dalam filem dia ceraikan isteri dia. Jatuh. Hukum tak boleh letak di luar. Berlakon pun dia jadi. Tuan-tuan, muslimat dan muslimat yang dirahmati sekalian. Murtad tak boleh main-main. Berlakon murtad pemurtad, murtad sungguh pemurtad. Oleh kerana itu lakonan pun kena ada syariat. Tak boleh dah kita ni isteri orang, yang ni suami orang, duduk atas katil dua-dua sebab berlakon jadi suami isteri tu. Tak boleh. Itu berlakon saja. Tapi dia tetap isteri orang, kamu tetap suami orang. Peluk-peluk pula, bukan suami, bukan isteri. Hak berlakon tu ke suami isteri tak apa, dia nak peluk suami dia, isteri dia. Ni suami isteri dalam lakonan sahaja, tapi peluk. Tak boleh. Tuan-tuan, muslimat dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tak boleh. Kena jaga. Jadi kalau dia buat juga, taklah kita kata pendapatan dia haram, sebab dia bukan total 100% dia tidak berakhlak. Cuma ada sin-sin tertentu dia buat macam tu. Maka hukumnya berdosa lah masa dia buat tu. Dia tidaklah melibatkan pendapatan dia hak seluruh tu. Kalau ada pun mungkin syubhah makruh begitu sahaja. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, macam kita solat. Kita solat tapi kita pakai pakaian hak kita untuk solat tu kita curi. Kita solat tapi pakaian kita, kain kita, baju kita, kupiah kita curi semua. Solat kita sah, tapi solat dalam berpakaian yang kita curi bukan hak kita haram.
Solat tu haram, tapi sah. Kita solat di bumi yang dirampas. Ulama-ulama fiqh bagi contoh. Tempat kita solat tu tempat bukan hak kita, kita rampas. Maka solat kita sah, tapi perbuatan solat di tempat itu haram. Macam itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau kita berlakon, bukan semua daripada awal sampai akhir itu yang tak elok semua. Ada sin yang tidak elok. Tu saya sebut sin. Kesalah. Ni pakar filem juga. Yang tu berdosa lah. Sebab tu kita nak jaga. Kalau boleh kalau kita tengok pelakon filem, kalau yang perempuan lah, kalau di luar rumah dia pakai tudung, dalam rumah dia pakai tudung masa berlakon. Atas katil pun dia pakai tudung. Kalau filem tunjuk atas katil dia dengan suami hak berlakon, pakai tudung juga. Perempuan tu memang dia pakai tudung dia berdawah. Memang dia pakai tudung dia berdawah. Hak tak masa dia tak berlakon pun dia pakai tudung. Mana menutup aurat. Tapi kalau pelakon tu hanya pakai tudung tu, dia berlakon sahaja. Bila cikgu hak pelakon perempuan dia akan pakai tudung? Kalau dia berlakon, yang pertama ziarah kubur. Suami mati kayak tepi tudung biasa-biasa lipat-lipat itu. Yang kedua bulan Ramadan. Ramadan dia kena pakai tudung. Pelik lah. Bulan lain tak apa. Ramadan tak boleh. Kalau di luar dia pakai tudung, kemudian masuk dalam rumah, filem tu tunjuk dia dalam rumah, dia tak pakai tudung, makna dia memang tak pakai tudung, dia berdawah. Dia pakai tudung tu berlakon saja. Kita faham. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebab tak boleh lah buka aurat dia. Walaupun dia ambil gambar itu dalam rumah dia, dalam bilik dia, dia tetap kena pakai tudung, sebab gambar itu akan ditayang ke seluruh dunia. Manusia akan lihat gambar itu. Maka dia kena pakai tudung walaupun dalam bilik mandi sekalipun. Sebab apa? Akan ditayang. Kalau di rumah kita sendiri tak ambil gambar, tak apa, tak pakai tudung, tak ada masalah. Benda-benda macam inilah kena faham. Dia filem ni bagus sebenarnya. Dia boleh memberi kesan kepada masyarakat. Masyarakat nak jadi baik kan, nak jadi jahat kan dengan filem yang dia tonton. Kalau filem itu banyak pengarah filem hari ini buat filem yang memberi banyak ibrah, pengajaran kepada masyarakat. Masyarakat kita boleh berubah dengan filem yang ditonton. Tapi kalau dia duk kejar rating, duk kejar duit dan sebagainya, dia buat filem menarik untuk muda-mudi pakai pun tak senonoh, dia akan merosakkan lagi akhlak. Hak duk rosak dah tu akan lebih teruk lagi rosak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka eloklah kalau ada pembikinan filem ini dia ada dalam fakulti. Bagaimana kita nak buat filem yang bercorak Islamik, ada dalam fakulti, mana-mana fakulti di mana-mana universiti. Biar nak jadi pengarah pelakon ni masuk fakulti itu, comel. Setakat ni belum ada. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, cikgu ada niat nak buka fakulti itu. Fakulti pengarahan filem dan lakonan. Buat benda tu kena fikirlah. Kita nak macam Rashid Sibir. Tu saya sebut nama dia. Kenal Rashid Sibir? Allah, tak kenal. Undertaker? Tu buat filem drama-drama jenis keagamaan. Macam Tanah Kubur, Sayap Malaikat, Sayap Jibril, Sayap Malaikat, Sayap Jibril. Hak jenis-jenis agama tu Rashid Sibir pengarah dia. Kita tengok pun terkesan lah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, kita akan bincang lagi dalam tajuk dia ni sambil-sambil jalan pagi. Baik, dan segala jenis kesenian, meskipun ramai orang yang menamakannya sebagai seni budaya. Orang kata ni seni ustaz, tak apa, tak tutup aurat pun tak apa sebab dia seni. Tak boleh. Tak boleh. Dan beranggapan bahawa kaum yang sudah mencapai tahap kesenian demikian rupa merupakan bangsa yang maju. Ataupun diberikan pelbagai tanggapan lain yang menyesatkan sekali. Maknanya kalau kita tutup aurat ikut Islam ni, tak majulah kita ni. Islam itu kolok. Kita kena keluar
daripada dia tak boleh diikut sangat syariat. Kalau diikut sangat, kita akan di bawah tempurung sahaja, kata dia. Kita nak ikut barat tu, maju mereka. Sila lah, tuan-tuan. Dah sila, tak ada masalah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak beriman sila beriman, siapa nak kufur sila, tak ada masalah. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang ada ad-dinu an-nasihatu, agama ialah nasihat. Nak dengar sila, tak nak dengar sudah. Imam Qurtubi sebut, apabila kamu mengajak kepada makruf, tiba-tiba orang yang kamu ajak itu tidak menerima dakwah kamu, tinggalkan dia. Selesai masalah. Tak ada masalah. Baik. Sesungguhnya Islam telah mengharamkan perhubungan seks dengan apa jua cara sekalipun. Nah, tidak ada jalan halal kecuali melalui perkahwinan sahaja. Yang tu saja halal, lain pada tu semuanya adalah haram. Islam juga mengharamkan semua kata-kata atau perbuatan yang boleh membuka pintu kepada perhubungan haram antara lelaki dan wanita. Hari ini kita guna ni lah media sosial, kita guna WhatsApp, kita guna Twitter, kita guna apa dia, bukan Telegram, Instagram. Telegram tak buat orang. Benda-benda tu boleh membawa kepada hubungan yang tak elok. Dulu telefon kan nampak muka dia orang. Nampak muka? Dah nampak muka. Krek, pusing tu. Lepas tu mai tekan tek telefon. Tak nampak muka. Lah canggih ha. iPhone 12. Nampak muka biji jerawat seketul-seketul nampak. Pukul 12 telefon. Tengok. Semua tu membawa kepada haram. Ada budak mana hantar mesej saya semalam, saya tak tahu nama, tak ada. Dia pun tak beritahu nama apa, saya pun malas tanya. Itu Ustaz, bolehkah saya nak berkongsi ilmu dengan perempuan? Lepas tu satu lagi dia hantar apa? Saya lelaki. Dia tak tulis, saya lelaki. Mana dia lelaki nak berkongsi ilmu dengan perempuan melalui WhatsApp. Saya kata kalau ilmu yang nak dikongsikan itu tidak bercanggah dengan akidah, tidak bercanggah dengan syarak, macam apa dia nak berkongsi apa dia nota-nota untuk peperiksaan, tak ada masalah. Nah, yang tak boleh perkara-perkara yang membawa kepada syahwat, yang itu tak boleh. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, mudah hari ini, hati-hatilah. Nah, anak kita masuk bilik, tutup pintu, kita tak tahu pun buat apa. Dia boleh buat apa saja dengan handphone, smartphone yang ada di tangan dia. Dia boleh buat apa saja dengan dia punya power dia. Al-Quranul Karim telah memberitahu rahsia pencegahan terhadap perbuatan zina yang diungkapkan dengan ringkas tetapi memberi pengertian dan maksud yang mendalam. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina. Quran tak kata wala taznu, jangan kamu berzina. Tidak, tak boleh nak halang yang tu. Sebab dah jadi, dah payah. Dia kena sekat daripada muqaddimah. Sebab dia kata wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina. Hampir zina tu muqaddimah. Kalau kita tak buat mukadimah, kita takkan sampai kepada zina. Takkan sampai. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kepada kerosakan. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, Al-Quranul Karim tidak dapat mencegah manusia daripada perbuatan zina, tetapi ianya boleh mencegah manusia daripada mendekati perbuatan yang boleh menarik mereka kepada perbuatan zina itu. Muqaddimah. Daripada apa yang telah kami sebutkan dengan ringkas, apa sahaja yang boleh menimbulkan nafsu syahwat merupakan perbuatan yang boleh menghampiri kepada perbuatan zina. Malahan ianya dapat membangkitkan syahwat untuk melakukan zina serta menghasut mereka untuk melakukan perbuatan zina. Alangkah buruk sekali apa yang mereka lakukan itu.
Baik tuan-tuan, kami dan muslimat yang dirahmati, maka kena jagalah perkara-perkara yang boleh membawa kepada zina. Dalam satu hadis Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina mudrikun zalika la mahala. Ditulis, ditetapkan ke atas manusia ini, dia ada habuan daripada zina, yang mana dia pasti akan bertemu dengan benda tersebut, tidak mustahil. Habuan daripada zina, hazzuhu minaz zina, ataupun nasibuhu minaz zina. Maka Nabi sebut al-ainani, dua mata. Dua mata, zina huma an-nazar. Zina dua mata bila kita melihat. Makna lelaki melihat kepada aurat perempuan, perempuan melihat kepada aurat lelaki, dia akan berlaku zina mata. Sebab tu disuruh yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan mata. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, semana kalau kita tengok dapatlah habuan zina mata panggil. Yang tu taklah kena sebat, yang tu taklah kena rejam, dia bukan zina betul, dia boleh membawa kepada zina. Tu panggil zina mata. Suka tengok Hindustan tak? Dia macam filem-filem lain lah. Kalau bab nyanyi, kita tengok Hindustan. Tu tengok Allah, dia menari, dia tengok lompat sana lompat sini. Pakai dah lah, tak pakai apa. dengan muzik, dengan lagu dia memang seronok. Hak tu tukar channel lain, ada remote TV. Remote kita hanya dikena ada di tangan. Lebih-lebih lagi kalau anak-anak tengok, tekan. Lebih baca Quran pula, berita. Anak pun ayah tak boleh tengok. Yang tu kamu tak boleh tengok, ayah tak apa. Remote kena ada tangan. Kalau tengok Hindustan lah. Tak Hindustan pun kalau ada jenis tu, mana mata akan tengok macam-macam, tengok bergoyang-goyang macam-macam. Tukar channel dulu, agak-agak 5 minit filem Hindustan, agak nyanyi berapa minit tu. Kalau P.Ramlee 5 minit 4 minit setengah. Hindustan 10. Lama. Nyanyi lama tu. 7 ke 10 minit lagu dia panjang. Dia ulang banyak kali. Nah, jadi kita agak-agak lagu habis nak tengok mula. Dan nak tengok hak tumbuk je. Aku suka tu. Dia larang menipu, tak kena jatuh orang. Allah Akbar. Nah, saya suka jenis tu. Dulu lah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi semangat sikit. Tapi menipu pun sonok. Sampai bab tu jenis-jenis ada jenis tu kita tukar channel. Sebab tu baguslah hari ni TV ada remote control, kita boleh control je. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi atas kita lah, atas iman dan takwa yang ada pada kita, kita boleh buat macam tu. Kalau tidak ada yang tu, maka kita takkan boleh buat. Baik, jadi jaga mata. Bermakna mata juga dia boleh bawa kepada zina tu, dia muqaddimah. Seorang penyair menyebut nazratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famau'idun faliqa'un. Ulang balik tu, jengkreng. Nazratun, dia kata mula-mula melihat seorang lelaki melihat seorang perempuan. Fabtisamatun, selepas itu dia pun senyum. Dah tengok takkan tak senyum jadinya, ngoraklah sikit. Fakalamun, maka dia pun mulalah fasalamun, maka mulalah dia menyapa, bagi salam ke apa khabar ke. Fakalamun, maka mulalah cakap di bus stop sambil-sambil tunggu bas dia dulu ngorak, minta nombor telefon macam-macam dulu. Lepas tu famau'idun, dah minta nombor, lepas tu telefon dulu, tak ingat dulu kita jumpa. Ni boleh jumpa. Tu dia. Mau'idun tu dia dating, dia nak buat pertemuan. Maka faliqa'un, maka bertemulah mereka. Bertemu di mana? Hotel bilik nombor 13. Mampu. Makna bermula dari mana? Bermula pada nazrah. Maka nazratun tu jaga pandangan mata, dia sebagai muqaddimah kepada zina.
Kalau kita tak tengok, kita takkan jadi dengan dia. Bila kita tengok, jadi dengan dia. Ni satu nah dia kau. Baik, kemudian wal uzunani zinahuma al-istima'. Telinga boleh berlaku zina. Habuan telinga berzina macam mana? Al-istima', mendengar perkataan-perkataan yang boleh membawa kepada nafsu syahwat. Perkataan-perkataan yang lucuh, tu dia akan jadi. Dengar kuliah tak apa. Wal lisanu zinahu al-kalam, dan lidah dia akan dapat habuan zina kalau dia bercakap benar-benar lucuh, benar-benar boleh menaikkan syahwat, dia akan jadi bawa kepada zina. Wal yadu zinaha al-batshu, tangan zina dia adalah sentuhan. Nah, bila kita menyentuh perempuan yang bukan mahram kita, nafsu kita naik, dia akan bawa sebagai muqaddimah kepada zina. Sebab itu tidak boleh bersalam dengan bukan mahram. Nah, tidak boleh bersalam dengan bukan mahram. Nak elak berlaku sentuhan itu. Warijlu zinaha al-khuta, kaki dia akan dapat habuan zina bila dia melangkah ke mana? Melangkah ke tempat-tempat yang boleh menjurus kepada perzinaan, pergi ke apa dia kelab-kelab malam, pergi ke rumah-rumah urut. Langkah-langkah kaki itu sebagai muqaddimah kepada zina. Kalau kaki dia cacat putus dua-dua, dia tak akan pergi. Duduk di rumah lah dulu, kini, selamanya, sampai dia mati. Baik. Wal qalbu yahwa au wa yatamanna, dan hati juga dia akan dapat habuan zina dengan hati kalau kita asyik yahwa wa yatamanna. Maknanya kita duk fikir benda-benda lucu. Bila tengok perempuan kita fikir bawa sampai ke ranjang, itu panggil mata ke ranjang. Artinya mata tu bila tengok perempuan dia fikir bawa ke tempat tidur, ranjang tu tempat tidur, tu panggil mata ke ranjang. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, tengok saya balik, cikgu pernah balik mikir hati kita duk fikir, comel hidung gini 3 hanger boleh sangkut. Balik tak lelak tidur. Tu hati kita mengingati dia tu, yahwa tu habuan zina hati. Wa yatamana, dia pun bercita-cita, yang ni kalau aku dapat tu. ayah Hindu dia tu. Wa yusaddiqu zalikal farju, dan akan membenarkan oleh kemaluan, au yukadzibu, atau mendusta. Makna kalau dia pi zina, maka kemaluan dia membenarkan kehendak hati. Kalau dia tak pi zina, maka kemaluan mendustakan kehendak hati. Itu semua anggota-anggota yang ada pada tubuh kita boleh jadi muqaddimah kepada zina. Di semua ini yang Allah bagi pada kita sebagai tanggungjawab kita jagalah. Kita buatlah untuk kebaikan, jangan kita gunakan segala anggota yang dikurniakan kepada kita untuk kejahatan. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kita teruskan sikit lagi Baik, membuat patung, salib dan sebagainya. Sebagaimana telah disebutkan sebelum ini bahawa Islam mengharamkan perbuatan menyimpan patung-patung atau gambar-gambar berjisim. Kita dah baca dalam bab kekeluargaan, dah bahas panjang dah. Maka ianya juga mengharamkan orang-orang yang mencipta atau membuatnya, lebih-lebih lagi orang-orang yang menyimpannya. Dulu kita bahas bab patung, mana hukum dia macam mana. Baik, itu bahas bab patung. Maka sesiapa yang bekerja sebagai pembuat patung, profession dia sebagai pembuat patung, maka hukum dia adalah haram, sebagaimana haramnya patung itu. Imam Bukhari telah meriwayatkan daripada Sa'id bin Abu Hasan, katanya, pada suatu hari aku berada di dalam majlis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tiba-tiba datang kepadanya seorang lelaki lalu berkata, datang seorang lelaki kepada Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas. Dia pun tanya, hai Ibnu Abbas, sesungguhnya aku ini mata pencarianku daripada seni tanganku. Mana dia punya profession dia adalah seni lukis, seni tangan.
dan aku membuat gambar-gambar itu. Apa pendapatmu? Ditanya pendapat Ibnu Abbas. Sebagai apa hukum bekerja sebagai pelukis, sebagai pembuat patung, apa hukum? Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menjawab kepada orang yang bertanya itu, aku tidak akan memberitahumu melainkan apa yang aku sendiri mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jawapanku. Dia tak jawab dia sendiri, dia ambil daripada Nabi. Aku mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sawwara suratan fa inna allaha yu'azzibuhu hatta yanfukha fihi ruh wa laysa binafikhin fiha abadan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya barang siapa yang menggambarkan sesuatu gambar, yakni patung yang berjisim, buat patung, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya sehingga dia dapat meniupkan roh pada gambar itu. Agak-agak dapat cikgu? Memang tak dapat. Makna memang tak boleh. Memang kena seksa lah jawapan dia. Kalau dia boleh tiupkan roh, tak apa. Memang kita tak boleh tiup. Jawapan dia kena seksa. Jawapan dia. Padahal dia sama sekali tidak akan mampu meniupkan roh padanya. Hati-hatilah. Mendengarkan jawapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lelaki itu kelihatan gelisah. Dan dia dah buat benda tu. Dah buat baru nak tanya, masalah. Dia sebelum kita buat satu-satu pekerjaan, tanyalah dulu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli dalam bidang masing-masing lah. Dalam bab agama tanyalah ustaz, tanyalah ulama. Kalau kita ni tak tahu. Jadi dah buat dah baru nak tanya, bila fatwa tak boleh, pening pala. Sebulan 15,000 je, betul? Takkan nak tinggal. Jangan tanya belakang, tanya dulu sebelum buat. Macam tu. Jadi gelisah dia ni. Disebabkan tidak senang mendengar jawapan itu. Memang tak suka lah. Tapi rasa nak tanya, tapi bila jawab tak suka lah pula. Dan berasa tersinggung pula. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata lagi kepadanya, celaka engkau, wailul lak. Mana tak eloklah bagi kamu sekiranya engkau ingin melukis juga. Kalau nak lukis juga, buatlah gambar-gambar pemandangan dan apa sahaja gambar yang tidak mempunyai roh. Tak apalah. Riwayat Imam Bukhari. Begitu juga dengan perbuatan membuat patung dan berhala atau salib atau apa sahaja yang menyamai atau menyerupainya. Adapun melukis pemandangan ataupun mengambil gambar dengan menggunakan alat fotografi, kita guna handphone hari ini, iaitu kamera, maka kami telah bentangkan, kata Yusuf Al-Qaradawi, perkara itu kita dah baca dulu perbahasan dia, iaitu yang paling dekat dengan roh syariat Islam dalam kedua-dua permasalahan ini ialah dibolehkan. Lukis gambar pemandangan ambil dengan kamera dibolehkan. Ataupun sebanyak-banyaknya hukumnya makruh sahaja. Paling kuat pun kata Syekh makruh, taklah sampai kepada haram. Itu pun jika gambar-gambar yang diambil itu tidak termasuk gambar-gambar yang diharamkan oleh Islam. Kalau ambil gambar haram tak boleh. Seperti gambar-gambar yang menampakkan bahagian sulit kaum wanita atau lelaki yang boleh menimbulkan fitnah, atau menggambarkan lelaki sedang bercium dengan wanita, atau lain-lain lagi. Selain itu juga melukis gambar lembaga yang dimuliakan dan disucikan seperti gambar malaikat, para nabi dan seumpama itu adalah haram. Jadi kita dah bahas dah. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau yang patung tu memang tidak ada khilaf. Kalau kita kerja buat patung tidak ada khilaf, berhentilah kerja tu. Tapi kalau kita pelukis, dia masih ada ruang lagi. Tapi nak jaga takut pergi pada haram. Kalau kita nak lukis makhluk bernyawa, contoh manusia, lukis paruh sudah. Lukis paruh. Mana lukis kepala sampai perut sudah. Cikgu dah. Tinggal lukis sampai satu tubuh. Itu takut kena tiup masuk roh macam, takut masuklah hadis ni. Sebab hadis sebut al-musawwir ataupun surah. Surah ni boleh dua, satu patung, satu lukisan. Nah, hak patung tu confirm dah tu, berjisim. Tapi yang ni masih lagi, kita masih ragu-ragu lagi. Masih syubhah lagi. Maka nak elok, kalau nak lukis manusia hak ada roh, lukis paruh sudah. Cikgu boleh hidup kalau tak ada kaki. Ada sekat perut lah. Sekat ni cikgu boleh hidup.
tak boleh hidup. Mana nak cium roh pun dia tak boleh hidup sebab tak ada perut. Nah, macam tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Melukis sekerat-sekerat sudah. Ataupun kita pelukis kartun. Kartun tak apa. Lukis Popeye the Sailor Man. Ni, body tu, kaki kecil ada manusia jenis tu. Undertaker jenis tu, mana Undertaker besar semua. Dia hak kartun tu tak ada manusia hak rupa macam kartun, tak apa. Jangan bagi bentuk manusia sudah. Kalau dia jadi kartun, dia orang tak panggil manusia dah. Dia boleh buat macam-macam. Nah, kadang tu kaki panjang, tangan pendek. Ada tu kepala besar, tubuh kecil. Tu kartun. Manusia tak ada jenis tu. Kalau ada cacat, OKU. Nah, okey. Jadi yang tu okey. Jangan lukis manusia tu penuh. Kalau kita ni profession kita sebagai pelukis jalanan. Baik, lukislah apa dia makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang bukan bernyawa. Lukis pokok, lukis laut, lukislah apa-apa yang bukan makhluk bernyawa, tak ada masalah. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nak buat macam mana, itulah yang dia boleh buat. Nah, dia tak pandai benda lain, dia pandai menyanyi saja. Siapa dia? Kasim Selamat. Dia tak pandai buat benda lain. Walaupun begitu, kalau benda tu haram, walaupun kita tak pandai buat benda lain, hanya pandai melukis saja, hanya pandai buat patung saja, tapi benda tu haram, kita kena tinggal, kena belajar juga buat benda lain, sebab kita tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan yang haram. Itu bukan alasan untuk kita buat. Nah, baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, industri minuman keras pun kita dah bahas dah. Saya rasa kita tak payah ulang semula, maknanya tak boleh bekerja lah di tempat-tempat macam tu. Dan kita pun tak boleh buka kilang arak dan sebagainya. Kita dah bahas dulu, tak payah ulang semula, jadi macam kita mengulang semula. Kita akan sambung nanti, kita berhenti ni. Kita akan sambung nanti, tajuk yang seterusnya ialah mencari keuntungan melalui perniagaan. Kita nak bahas profession sebagai businessman pula ataupun businesswoman. InsyaAllah 2 minggu daripada sekarang kita akan bahas, InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu dulu, yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.